dirahmati oleh Allah, kehadiran yang didoakan oleh para malaikat, kehadiran yang boleh ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan sebelum sebelum kita meneruskan pelajaran, saya ingat ada jiran, mungkin ada yang kenal ya, ada jiran saya yang depan rumah, iaitu Mat Piah ya, Mat Piah yang di depan rumah, mak daripada Sum. Dia meninggal tadi malam ya, malam tadi dalam jam 7.40. Jadi kita doakanlah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa dosa-dosa beliau dan menerima segala amal dan ibadah yang beliau telah lakukan. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah sampaikan kiriman kita ini ila hadratil anbiya al-mursalin wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwah Mat Piah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas waghsilhu bil ma' wadkhilhu jannata wa'izhu min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, mudah-mudahan disampaikan doa kita dan disampaikan pahala daripada baca Al-Fatihah kita untuk beliau, iaitu untuk Mat Piah ya. Dan sekarang kita teruskan pelajaran kita. Pada pelajaran lalu Hidayatus Salikin kita telah bincangkan mengenai riwayat hidup daripada Imam besar Imam Al-Ghazali ya, sebagai pengarang daripada buku asas daripada Hidayatus Salikin yang bernama Bidayatul Hidayah. Dan sekarang kita akan bincangkan, rasanya sangat baik kalau kita bincangkan mengenai orang yang mentahqiq buku tersebut. Itu orang yang telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu ya, daripada bahasa Arab. Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali sejak daripada tahun 450 Hijriah ya. Daripada yang berakhir pada 505 Hijriah, dan pada tahun 14 pada tahun berapa tu, dalam 1246 Hijriah, 1240 ke atas, barulah seorang syekh daripada Syekh Abdul Samad Al-Palembangi yang belajar di Makkah berusaha untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Kerana dia belajar di Mekah, mereka belajar dalam bahasa Arab. Jadi terfikir kerana buku ini adalah sebagai buku yang wajib dipelajari untuk dapat membersihkan hati dan menunjukkan jalan yang penting untuk kehidupan seorang yang mencari redha Allah, maka terfikirlah bagi beliau untuk menterjemahkan buku tersebut. Namanya adalah Syekh Abdul Samad Al-Palembangi. Al-Palembangi tertulis sebenarnya huruf nga tu tak ada dalam bahasa Arab ya, jadi Al-Palembani jadinya. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi terkenal sebagai seorang ulama sufi yang agung di Nusantara. Itu pada tahun 1830-an Masehi. Jadi dua abad yang lalu lah, dua abad setengah yang lalu. Dan seorang mujahid anti penjajah yang menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam berjuang membela agama dan kesejahteraan tanah air. Jadi seorang ahli sufi dan seorang pejuang anti penjajah ya. Syekh Abdul Samad asalnya adalah, sebenarnya ada yang mengatakan dia berasal daripada daerah Patani, Thailand, dan lahirnya di Palembang ya. Dia lahir di Palembang ya. Syekh Abdul Samad dia anak kepada Faqih Hussein bin Faqih Abdul
Abdullah Al-Palembang. Isteri daripada bapa dia tu, ibu daripada Syekh Abdul Samad adalah Raden Ranti. Itu orang Palembang lah yang ada Raden-Raden ni, ya. Orang Palembang yang ada Raden-Raden tu. Jadi orang Palembang, dia kononnya dia berasal daripada petani, tapi dia lahir di Palembang, ya. Dia lahir di Palembang. Bagi kita apa yang disebutkan dalam sanad adalah lebih jelas dan lebih kuat pada catatan biasa, kerana sanad adalah istilah salasilah riwayat daripada yang dinukilkan daripada guru ke guru. Jadi yang jelasnya Syekh Abdul Samad adalah kononnya orang Thailand yang tinggal di Palembang. Lahirnya di Palembang, iaitu pada tahun 1246 Hijriah, ya. Yang meninggal 1246 Hijriah. Ustaz itu ikut kepada sejarah daripada pendidikannya. Ustaz Yusuf Khalidi, pengarang riwayat hidup Syekh Abdul Samad, Muhammad Arsad Al-Banjari, mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palembangi adalah sezaman dengan Muhammad Arsad Al-Banjari. Al-Banjari itu orang Banjar, ya. Orang Banjar iaitu orang Kalimantan. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Miri daripada Betawi, Jakarta. Jadi itu dia sezaman dengan dia belajar di Makkah, ya. Belajar di Makkah Al-Mukarramah. Mengikut daripada Ustaz Samsuddin Siddiq, ada cerita orang tua, kata dia, mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad berketurunan Patani dan dilahirkan di Palembang. Dari kecil Syekh Abdul Samad dihantar oleh orang tuanya mengikut pengajian ke Patani. Jadi dia orang Patani, lahir di Palembang, kemudian dikirim dia belajar oleh orang tuanya ke Patani, ya. Ke Patani jauh juga tu, kalau Patani dengan Palembang jauh juga. Palembang tu di Sumatera Selatan, ya. Dan kemudian beliau mengikuti pengajian di Palembang. Jadi sejarah pendidikannya mula-mulanya di Patani, kemudian di Palembang. Di Palembang. Dan kemudian siapa yang dah pernah pergi Palembang? Rasanya Raihan dah ada pergi Palembang. Kak Maznah mungkin dah ada juga pergi Palembang, kan? Dan kemudian meneruskan pengajiannya di Makkah dan Madinah. Itu di Al-Haramain, dua negeri haram, ya, iaitu Makkah dan Madinah, pada pertengahan kedua abad ke-28, ya, kedua abad ke-18 miladiah, iaitu pertengahan kedua daripada abad ke-18, bermakna 17 ke atas lah. Abad ke-12, pada abad yang ke-12 Hijrah. Bidang pengajiannya adalah Usuluddin, fikih dan tasawuf, ya. Dia belajar Usuluddin, fikih dan tasawuf. Dia belajar di Makkah, ya. Dia belajar di Makkah. Dia belajar bersama dengan beberapa orang guru yang masyhur, di antaranya Syekh Athaillah rahimahullah, dengan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, dan juga dia menerima bai'ah daripada tarikat As-Samaniyah. Nah, ada bai'ah. Jadi dia ada belajar tarikat tu, makanya dia mengajar mengenai suluk, ya. Kalau tak belajar tarikat, tak dapat kita mengetahui suluk tadi. Jadi tarikatnya adalah tarikat Samaniyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Khalwati Al-Madani. Kemudian tarikat ini telah diperkenalkan di kawasan Nusantara. Kita tak adalah ikut tarikat tu, kan, tetapi kita mempelajari buku untuk jalan. Tarikat tu adalah jalan, ya, tapi dia nama satu kumpulan yang mencari jalan untuk mencari jalan keridaan Allah. Mengikut Ustaz Samsuddin Siddiq, Syekh Abdul Samad Al-Palembangi sempat hidup sezaman dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Jadi sezaman dengan Syekh Daud dan juga Syekh Syekh Nafis bin Idris Al-Banjari. Sesudah belajar di Makkah, Syekh Abdul Samad Al-Palembangi kembali ke Nusantara bersama dengan sahabat-sahabatnya.
Jadi dah belajar di Mekah, balik ke Nusantara, dia balik ke Palembang, ya. Dia balik ke Palembang, ke negeri asalnya di Indonesia bersama dengan sahabatnya, iaitu sahabat Arsad bin Abdullah Al-Banjari dan Syekh Abdullah Wahab orang Bugis. Masing-masing pergi balik ke kampung masing-masing sesudah belajar di Makkah. Menurut Wan Muhammad Saghir, ketika Syekh Abdul Samad Palembangi datang ke Palembang, pulang ke Palembang, beliau mendapati Palembang dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh penjajah. Jadi waktu balik ke Palembang, Palembang sedang dikuasai oleh penjajah pada tahun 1800-an kan. Oleh kerana perasaan bencinya kepada penjajah, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah semula ke Makkah. Jadi daripada Makkah balik ke Palembang. Tiba di Palembang, tengok negeri dijajah oleh orang lain yang sakit hatinya, benci dia kepada penjajah, maka dia balik semula ke Makkah dengan perahu layar, ya, balik ke Makkah dari Palembang dengan perahu layar, bukan dengan kapal, ya. Dengan perahu layar, dah berapa bulan baru sampai, wallahu a'lam, ya. Beliau mengambil keputusan untuk berhijrah semula ke Makkah dengan perahu layar yang dibuatnya sendiri, ya. Perahu layar dibuatnya sendiri daripada kayu yang ditebangnya di hutan. Macam itulah semangat orang dulu, ya. Nak buat perahu, tebang kayu sendiri, buat perahu sendiri. Orang Palembang memang terkenal pandai buat perahu, ya. Memang terkenal pandai, kerana daerahnya daerah sungai. Jadi mereka berperahu. Jadi mereka buat perahu, dia buat perahu sendiri dengan dia tebang kayu itu sendiri. Sikap ini jelas memperlihatkan keteguhan jiwa beliau yang enggan bertolak ansur dengan penjajah kafir yang memeras bangsanya. Jadi dapat kita bagaimana kuatnya tekad daripada orang Palembang. Ya, saya tahu kekuatan tekad orang Palembang tu. Suami saya orang Palembang, ya. Ustaz Ujang, dia orang Palembang. Dia kerana dia orang Palembang, dia memang kuat semangat. Dia pergi ke Libya, dan jalan darat, bukan dia dibagi tiket oleh Ustaz Datuk Muhammad Asri. Ditanya kepada suami, kerana dia anak angkat kepada Datuk Asri, ditanya oleh Datuk Asri, Ujang mau pergi ke Libya, mau kapal terbangkah ataupun nak jalan darat. Ini kekuatan tekad daripada orang Palembang lah kan. Jadi kemudian dia cakap, biarlah saya jalan darat. Dibagilah duit sekedarnya saja. Jalanlah dia naik bas sampai ke Patani, sampai ke India, sampai ke Libya. Bermacam-macam dugaan yang diterimanya. Duit tak banyak, ya, duit tak banyak. Kadang-kadang tiba di jalan tak ada duit, terpaksa dia buat menarik becak lah. Di Pakistan dia tarik becak. Tiba ada di mana dia lagi, dia buat ukiran-ukiran macam-macam, dijualnya, kemudian baru dia teruskan sampai dia di Libya. Jadi itu keteguhan, sikap kuat semangat daripada orang Palembang ni. Alhamdulillah. Jadi dia Syekh Abdul Samad ni adalah orang Palembang yang mempunyai semangat yang kuat untuk menuntut ilmu dan juga menentang penjajah, ya. Okey, selama berada di Makkah, beliau dikatakan sentiasa mengikuti perkembangan beberapa peperangan di Nusantara antara orang Islam dengan penjajah kafir, dan juga antara orang Islam dengan Siam Buddha di Patani, kerana dia ada juga kaitan dengan orang Patani. Jadi dia perhatikan juga keadaan di Patani, ya. Di Patani, bagaimana orang Islam di daerah Kedah juga dia perhatikan macam mana orang Islam dikacau oleh orang-orang Buddha, ya. Beliau dikatakan sentiasa mengikuti perkembangan beberapa peperangan di Nusantara antara orang Islam dengan penjajah kafir, dan juga antara orang Islam dengan Siam Buddha di Patani dan sekitarnya, termasuk daerah Singgora dan Ligor. Kemudian beliau menyusun buku. Satu buku yang disusun oleh beliau, di antaranya adalah, mungkin buku-buku yang lain banyak juga, tetapi yang ini selepas beliau selesai menyusun kitabnya yang bernama Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah. Makna buku itu adalah nasihat untuk orang muslimin dan peringatan untuk orang-orang beriman tentang
kelebihan-kelebihan berjuang dan kemuliaan para mujahidin di jalan Allah. Jadi dikarangnya buku bagaimana untuk menguatkan semangat juang daripada pejuang, apa kelebihan daripada berjuang di jalan Allah. Selepas itu beliau bulatkan tekadnya untuk membantu umat Islam di Patani. Dia balik ke Patani. Lebih-lebih lagi teman karibnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani berada di Patani. Maka akhirnya Syekh Abdul Samad Al-Palembang berlayar ke Patani, tetapi beliau agak lambat. Jadi pergi pula daripada Makkah berlayar dia ke Patani lagi. Yang tadi itu daripada Palembang berlayar ke Makkah, kemudian berlayar lagi ke Patani nak membantu sahabat dia Syekh Daud dalam berjuang melawan penjajah Siam, ya, orang Siam, orang Buddha Siam. Pasukan pertahanan Patani telah hampir kalah berhadapan dengan keganasan Siam. Jadi dia terlambat sampai, ya. Dia terlambat sampai. Hampir-hampir orang Islam Patani pun dah hampir kalah. Sementara itu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung. Ke Pulau Duyung, Terengganu, untuk menyusun semula langkah perjuangan pertahanan. Patani akhirnya menjadi lemah dan Siam menakluki daerah Patani. Jadi dulunya orang Islam kuat di Patani, tapi setelah orang Siam mengalahkan orang Patani, maka akhirnya Patani pun menjadi lemah keadaan Patani. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi kemudiannya dikatakan telah berkhalwat. Berkhalwat ini maksudnya mengasingkan diri, bukan khalwat mengikut bahasa kita, ya. Kalau khalwat mengikut bahasa kita berdua-duaan dengan perempuan, tapi ini berkhalwat ini adalah mengasingkan diri, ya. Dia mengasingkan diri untuk beribadah di salah satu masjid di Ligor. Kabar lain pula mengatakan beliau berkhalwat di Masjid Kerisik. Para pengikut tasawuf percaya di sana Syekh Abdul Samad Al-Palembangi menghilangkan diri, tetapi banyak kalangan yang percaya bahawa Syekh Abdul Samad mati syahid dibunuh oleh Siam, musuh Islam. Jadi tidak tahu riwayat akhir daripada Syekh Abdul Samad ni kabur, ya. Ada yang mengatakan dia mati syahid, ada yang mengatakan dia balik lagi ke Makkah. Di Makkah pun dia berjuang lagi, wallahu alam. Jadi tidak diketahui bila sebenarnya meninggalnya Syekh Abdul Samad, tetapi dia adalah seorang ahli tasawuf, dia seorang pejuang, ya, pejuang dalam menegakkan agama Islam. Ada yang mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 1203 Hijriah, iaitu 1789 Masehi. Maknanya 200 tahun, lebih daripada 200 tahun yang lalu, ya. Lebih daripada 200 tahun yang lalu, 250 tahun lah kira-kira. Tetapi pendapat ini disanggah kerana tahun itu adalah tahun beliau menamatkan karangan kitab Sairus Salikin. Jadi mengarang buku. Bukan begitulah, bukan pada masa itulah dia meninggal, karena pada masa itu dia menyelesaikan kitab Sairus Salikin. Dan ada yang mengatakan beliau meninggal dunia sebagai syahid dalam peperangan Kedah melawan Siam pada bulan Muharram 1244 Hijriah bersamaan dengan bulan Julai 1828 Masehi. Tadi mengatakan 1789 Masehi dan ada yang mengatakan 1828 Masehi. Jadi tidak tahu kabur di akhir daripada kehidupan ini. Ini disebut dalam Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Muhammad Hasan bin Datuk Kerani Muhammad Arsad. Itu yang mengarangnya. Jadi dia cakap tahun 1828 Masehi beliau meninggal, ya. Jadi tidak tahu kita macam mana bila sebenarnya. Beliau menyebutkan ada pendapat yang mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad meninggal dunia selepas tahun 1246 Hijrah ataupun 1830 Masehi. Jadi tidak tahu bila tarikhnya tu, ya. Kubur Syekh Abdul Samad Al-Palembangi rahimahullah ta'ala telah ditemukan oleh pengkaji sejarah petani pada tahun 1994. Baru jumpa kubur dia di kawasan perkuburan Kampung Bantrap, Mukim Cenong, daerah Cenak, wilayah Singgora atau Songkla. Daerah Songkla tu dekat dengan daerah petani, ya. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi rahimahullah ditangkap oleh tentera Siam pada tahun 1823 Hijrah dan dibunuh secara pancung leher.
Ya, ditangkap oleh tentera Siam, dibunuh dengan cara memancung leher dan kepalanya dibawa ke Bangkok untuk menjadi petanda kemenangan tentera Siam. Jadi dipancung kepalanya dibawa ke Bangkok, ya. Jadi yang ditanam di perkuburan Ben Trap itu hanyalah badannya sahaja, karena kepala ni menjadi lambang daripada kemenangan orang Siam. Ada pula pendapat yang mengatakan bahawa ketika Syekh Abdul Samad Palembangi rahimahullah ta'ala ditikam atau dipancung, maka pedang tak dapat menembusi jasad beliau. Itulah ceritanya, ya. Pedang tak boleh menembusi jasad beliau. Akhirnya beliau disulur atau disula dengan besi tajam di punggung hingga mati syahid. Ya. Sedih juga akhir daripada hidupnya ini. Dan setelah itu baru dipancung kepalanya. Jadi kerana tak dapat badannya itu lut pedang, maka dia disula dari bawah, dan kemudian barulah kepalanya dipancung. Ada satu fakta lagi yang dapat dikaitkan dengan tahun kewafatan Syekh Abdul Samad Palembangi, iaitu berdasarkan catatan ulama besar Makkah Al-Mukarramah yang berasal daripada keturunan Padang, ya. Indonesia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang, ya. Rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Iqdul Farid pada bicara sanad atau salasilah riwayat, ilmu yang diambil secara berantai daripada guru ke guru. Beliau mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palembangi yang kedua adalah Syekh yang digelar dengan Al-Mu'ammar. Syekh Abdul Samad itu digelar juga sebagai Syekh Al-Mu'ammar, maknanya yang berumur panjang. Jadi kalau 1830 baru dia meninggal, maknanya panjanglah umur dia, ya, dekat 100 tahun. Namun telah disepakati bahawa beliau adalah seorang ulama besar Nusantara dan keterlibatannya dalam peperangan melawan Siam yang kafir itu tak perlulah diragukan lagi, dan semoga Allah mencucurkan rahmat di atas beliau. Jadi seorang yang ahli tasawuf, seorang yang terkenal di Nusantara yang membawa buku Bidayatul Hidayah, dan dipindahkan menjadi Hidayatul Salikin, dan beliau ada juga seorang pejuang melawan orang Siam, ya, melawan orang Buddha Siam. Jadi itulah kehidupan daripada Syekh Abdul Samad, ya, Syekh Abdul Samad yang kita akan bincangkan mengenai buku yang beliau susun. Dan kemudian buku ini selepas 100 tahun lebih pula baru ditahqiq oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ya, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Ini baru-baru ni, baru tahun 1959 Masehi. Ya. Kita baca sedikit kerana dia masih hidup sekarang ni. Bolak-balik daripada Malaysia ke Banjar, ke Kalimantan untuk menguruskan mengenai dakwah dia. Okey. Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzami atau nama penanya disebut sebagai Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dia orang Banjar, kemudian Nadwa, kemudian orang Al-Maliki pula. Dilahirkan di Amuntai, daerah suku Banjar dekat Banjarmasin di Kalimantan. Ya. Ini orang Kalimantan dia, tapi dia selalu datang ke Malaysia. Kalimantan Selatan itu Borneo, Indonesia pada tahun 1959 Masehi. Pada mulanya beliau menuntut ilmu di daerahnya di Amuntai, kemudian melanjutkan ke Madrasah Darussalam Martapura di daerah Kalimantan juga, dan kemudian teruskan kepada Yayasan Pesantren Islam di Bangil, Jawa Timur. Di Bangil, Jawa Timur ada kawan saya tu belajar di Bangil tu. Dan pada tahun 1980 Masehi beliau pergi ke India dan berguru kepada Samahatus Syekh Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi. Tu An-Nadwi itu gelaran daripada Syekhnya ni. Nadwi itu maknanya Nadwatul Ulama. Itu parti lah, ada parti dia. Yang wafatnya pada tahun 1999 Masehi. Di kota Nadwatul Ulama, Lucknow, ya, di India. Sampai pada awal tahun 1984 Masehi, masih baru lagi 1984. 1984 tu saya ada di apa tu? Di New Zealand nombor 1, ya.
Okey, dan pertengahan tahun 1984 beliau datang ke Kedah, Malaysia dan seterusnya berkhidmat di Mahat Tarbiyah Islamiyah Derang, iaitu Pokok Sena, Kedah Darul Aman. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia berkhidmat di Pokok Sena tu. Pada tahun 1408 atau 1988 Masehi, Ustaz Ahmad Fahmi Zamzami sempat berguru dengan Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang, di Makkah ya. Di Makkah Al-Mukarramah, dan mendapat ijazah ammah daripada beliau. Ijazah ammah itu bukan kepujian, itu ijazah ammah ya. Kemudian Ustaz Ahmad Fahmi Zamzami adalah daripada keturunan suku Banjar, namun beliau diiringi dengan perkataan Al-Banjari itu maka suku Banjar. Pada tahun 1984 beliau lulus daripada pengajiannya di Nadwatul Ulama India, maka beliau diberi gelar dengan An-Nadwi. Itu ada kata-kata Nadwi itu kerana tamat di satu sekolah tu diambil pula nama dia. Nama sekolah tu diambilnya pula untuk nama diri dia. Manakala gelaran Al-Maliki diperolehnya daripada anugerah guru yang sangat sayang kepadanya, iaitu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi guru ni kalau sayang dengan muridnya berjaya, muridnya pandai, maka dia turunkan nama dia ataupun nama keturunannya kepada muridnya tadi. Jadi ada pula lah nama Al-Maliki di belakangnya. Okey, selain itu sejak tahun 201 Masehi beliau telah mendirikan pondok pesantren di Muara Teweh di Kalimantan. Jadi ada pesantren dia. Dan pada tahun 203 Masehi beliau mendirikan lagi pondok pesantren yang kedua di Banjarbaru, daerah Kalimantan juga. Maka sejak tahun 2001 beliau terpaksa berulang alik antara Malaysia dan Indonesia. Jadi di Pokok Sena ada juga dia berkhidmat, kemudian di Banjarmasin juga. Sampai saat ini beliau telah menghasilkan lebih daripada 15 buah buku, baik karangan atau terjemahan ataupun tahqiq. Semoga Allah memberkati, memberikan sisa umur beliau dan sentiasa mencucurkan rahmat kepada beliau. Ini buku-buku dia. Mungkin kita ada yang belajar ni, ada ustaz-ustaz yang mengajar hadis 40 peristiwa akhir zaman, ada ya. Kemudian hadis 40 penawar hati, ada 15 buku dia. Bolehlah nanti cari, dia ada buku tu ya. Jadi sampai di situlah mengenai sejarah daripada Zamzami ya. Fahmi Zamzami, namanya Fahmi Zamzami. Jadi dua pentahqiq buku yang kita bincangkan pada pagi ini, dan kemudian baru kita nak masuk kepada buku yang dikarangnya. Kita nak belajar buku yang dikarang oleh ustaz tersebut. Jadi sekarang kita masuk pada muqaddimah muallif, baru nak masuk muqaddimah ni. Tadi riwayat hidup, kerana perlu kita ketahui macam mana pengarang daripada buku tersebut, bagaimana pentahqiq dia. Jadi mudah-mudahan bertambah cinta kita, sayang kita kepada buku itu, dan kita belajar bersungguh-sungguh. Semoga kita dapat manfaat ilmu daripada yang sudah diusahakan oleh orang-orang yang dahulu. Okey, sekarang kita masuk pada muqaddimah muallif. Muqaddimah maknanya pendahuluan. Kalau di buku kita biasanya disebut pendahuluan, tetapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan muqaddimah. Muallif maknanya pengarang ya. Muallif adalah pengarang. Okey, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah, amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Dimulai dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Itu dia mulai buku karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muftatahi bihi fi kulli kitab. Alhamdulillah. Hari itu kita belajar puji-pujian hanya untuk Allah. Al-muftatahi bihi, yang dimulai dengannya, fi kulli kitab, pada setiap penulisan. Pada setiap kitab, pada tiap-tiap kitab, segala puji tentu bagi Allah yang dituntut memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Jadi memang kita puji Allah kalau kita nak menuliskan sesuatu. Kita nak sebut dengan nama Allah, kemudian kita puji Allah.
pujian tertentu. Jadi alhamdu tu kitab apa, pujian tertentulah. Tak ada kepada yang lain boleh kita ucapkan alhamdu dah. Paling-paling kepada yang lain kita cakapkan syukran. Tetapi kalau kepada Allah, alhamdu pujian khas untuk Allah. Jadi alhamdulillah. Okey, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyina al-madhkur fil kitab. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam kepada sayyidina Muhammad khatim. Khatim maknanya pengakhir, ya, pengakhir. Khatimin nabiyyin, pengakhir segala nabi, al-madhkur, yang telah disebutkan fil kitab, di dalam kitab Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, pengakhir nabi-nabi. Jadi salawat dan salam kepada nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjukkan kita kepada agama yang sebenar-benarnya. Okey. Dan wa ala tabi'in, dan kepada tabi'in, orang pengikut-pengikutnya, lahum, untuk mereka, bi ihsanin ila yaumil ma'ab, dan untuk pengikut-pengikut bagi mereka dengan cara yang baik, bi ihsan, dengan cara yang baik, ila yaumil ma'ab, sampai kepada hari kiamat. Jadi kita ucapkan juga salam kesejahteraan untuk pengikut-pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tabi'in maknanya orang yang mengikut. Jadi siapa tabi'in, kita akan ada tabi'in tabi'ah. Jadi zaman awal adalah zaman Nabi, zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat. Sudah zaman sahabat itu disebut dengan zaman tabi'in. Tabi'in artinya orang yang mengikut, yang hidup pernah berjumpa dengan sahabat, ya. Orang yang pernah berjumpa sahabat disebut dengan tabi'in. Kemudian orang yang berjumpa dengan tabi'in yang pertama disebut dengan tabi'in. Macam itulah. Jadi satu generasi, dan kita tak tahu entah berapa kali tabi'nya lagi ni. Mungkin tak berbelas-belas kali sudah. Karena sekarang sudah 1442 Hijrah sudah. Bermakna dah berapa generasi. Jadi termasuklah tabi' di atasnya tabi'in. Okey. Kemudian wa ba'du, dan sesudahnya, adapun kemudian daripada itu, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, fa yaqulul faqir ilallah, maka berkata al-faqir kepada Allah. Yang fakir pada Allah itu biasanya orang-orang dulu menyebutkan dirinya itu sebagai fakir, ya. Kalau kita ada terbaca fakir, kenapa dia sebut dia fakir? Fakirnya kepada Allah, maknanya dia memerlukan Allah. Allah yang kaya, dia adalah fakir. Jadi dia sebut dirinya al-faqir ilallah. Al-ghaniyi, Allah yang kaya. Abdus Samad al-Jawi al-Palimbangi. Ini nama dia ni, yang fakir tadi. Syekh Abdul Samad al-Jawi al-Palimbangi, khadimul fuqara fi Makkah Mukarramah, sebagai khadim kepada orang-orang yang fakir semuanya di Makkah al-Musyarrafah. Jadi dia belajar ilmu tu, dia katakan dia fakir. Dia fakir. Dia sebagai khadim. Dia tidak dia katakan bahasanya dia talib, tidak. Dia tak katakan dia talib, tapi dia khadim kepada al-fuqara, khadim kepada orang-orang yang fakir juga, orang yang memerlukan ilmu juga. Jadi dia mungkin khadim, dia banyak menolong cikgu-cikgu dia, ustaz-ustaz dia. Kalau orang dulu memanglah bila kiranya dia datang ke rumah ustaz, macam-macamlah khidmat yang dia boleh buat untuk ustaz tu. Kalau kita dulu pun datang bawakan air, carikan kayu. Kalau umpamanya dah di masa yang selepas tu ada pergi jumpa dengan nak jumpa dengan ustaz, ambilkan kasut ustaz tu, kemudian angkatkan beg dia. Macam itu mereka tu sayangnya dengan cikgu dia. Jadi dia cakap dia al-faqir, daripada fuqara, daripada orang-orang yang fakir juga kepada Allah. Di mana? Di Makkah al-Musyrifah.
Musarrafah iaitu Makkah yang mulia. Jadi dia belajar di Makkah. Buku ini dikerangnya di Makkah Mukarramah. Adapun di Makkah Al-Musarrafah sama dengan Mukarramah, ya, Makkah yang mulia. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan Allah, ghafarallah, mudah-mudahan Allah mengampunkannya, wali walidayhi, dan juga ibu bapanya, walil muslimin, dan juga orang muslimin, maghfiratan wa rahmah, dengan maghfirah dan rahmah. Jadi itu dia doakan dirinya, doakan ibu bapanya dan juga orang muslimin dan muslimah, mudah-mudahan Allah ampunkan dan Allah rahmati. Okey, kemudian i'lam, kata dia, ketahuilah olehmu, ayyuhat talib, wahai orang yang tuntut ilmu. Ketahuilah olehmu, wahai orang yang menuntut ilmu, lidaril akhirah, untuk urusan akhirat, ya. Menuntut ilmu untuk darul akhirat. Dar tu maknanya rumah ataupun kampung. Untuk kampung akhirat, apa yang patut diketahui, anna kitab bidayatil hidayah lil Imam Hujjah Islami Al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'ul litaqwa al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketahuilah olehmu, wahai penuntut, kita sekarang penuntut, ketahuilah oleh kita bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah, sumber awal daripada buku ini adalah lil Imam, karangan daripada Imam Hujjatul Islam, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, adalah jami'un litaqwa, telah menghimpunkan bagi ilmu membawa kepada ketakutan. Jadi kitab Hidayah tu penuh kandungannya dengan ilmu yang boleh membawa kepada takwa kepada Allah. Al-mazkur yang tersebut fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, kamu buatlah persediaan di dalam kehidupan ini, di masa di dunia ini. Tazawwadu, kamu perbanyaklah persiapan. Tapi persiapan apa yang terbaik? Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik persiapan adalah at-taqwa. Itu suruhan daripada Allah. Buatlah persiapan di dunia ini, kemana saja kamu pergi, buatlah persiapan. Nak belajar ini pun perlu persiapan. Sediakan buku, ada pen, ada segala. Buka laptop, buka semua. Buka handset, itu persiapan. Nak pergi ke pasar pun perlu persiapan, duitnya, keretanya, segalanya. Itu di dunia. Tapi sekarang ini, apa persiapan yang terbaik adalah takwa, untuk kita kembali kepada darul akhirah. Jadi itu suruhan daripada Allah, ya. Tazawwadu, buat persiapan. Kita tak tahu bila kita nak dipanggil, jadi kena sentiasa kita bersedia. Tunggulah dulu. Tak boleh macam tu, tunggulah dulu. Nanti kalau saya dah pension barulah saya nak bersedia. Tak boleh. Siapa yang jamin hidup sampai pension? Tak ada orang yang boleh jamin hidup kita. Kerana lebih pula dalam pandemi sekarang ini, muda-muda lagi, umur 30-an, umur 40-an, dah berakhir hidup dia, dipanggil oleh Allah. Jadi dan mulai dari sekarang kita dah tahu dia kematian tu memang akan datang. Jadi kena bersedia setiap masa, buat persediaan. Sebaik-baik persediaan adalah takwa. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kamu berbuatlah persediaan, dan bekal akhirat, sebaik-baik persediaan itu, bekal itu adalah takut kepada Allah. Okey, jadi buku ini penuh dengan ajaran macam mana nak menjadi orang yang bertakwa. Okey, wa fihi, dan di dalamnya, di dalam buku Bidayatul Hidayah ini ada ilmu nafi', ada ilmu yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Fala buddha, maka mestilah, la buddha maknanya mestilah,
likulli muslimin min ma'rifatihi, bagi setiap orang muslim untuk mengetahuinya. Jadi di dalam buku ini ada ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan pelajari balik apa itu ilmu yang manfaat, karena yang diambil oleh dalam penawar hati hari itu diambil daripada sini tu, ya. Sumber dia pengambilannya daripada buku ini, apa yang dikatakan ilmu manfaat. Jadi dia cakap di dalam ini penuh ilmu yang manfaat, maka mesti setiap muslim untuk mengetahuinya. Okey, sekarang ni masa kita sudah jam 10.19. Macam mana? Minta ke pendapat daripada ibu-ibu semua. Tolong habiskan Ustazah sikit je lagi. Ya, habiskan sikit ya. Sikit dah. Sampai nanti masuk pada apa kan. Okey. Sikit je lagi ya. Tanggung kita tinggalkan. Okey, sekarang ni jadi dalam kitab ini terhimpun ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, maka mesti dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf, yang mengenal akan dia. Okey. Faliza ahbabtu an utarjima masailahu ma'aziyadati masailan nafsiyah fi hadzal kitab. Faliza, maka kerana demikian, kata dia, ahbabtu, aku teringin, aku kasih an utarjima, untuk menterjemahkan masailahu, akan beberapa masalahnya dalam kitab ini. Jadi dari kitab Bidayatul Hidayah sangat bermanfaat, maka dia teringin sangat nak menterjemahkan masalah-masalah daripada yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi ke dalam bahasa Jawi. Masail nafsiyati fi hadzal kitab bi kalam Jawi, dengan bahasa Jawi. Bahasa Jawi lah namanya kan, Arab Melayu. Jadi dia tulis dengan tulisan Arab Melayu, bukan dengan tulisan Rumi, ya. Liyun fa'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil Arab, untuk dapat bermanfaat dengannya orang yang tidak faham dengan kata-kata Arab. Jadi dia terjemahkan ke dalam bahasa Jawi untuk dapat dibaca dan dipelajari oleh orang yang tak faham bahasa Arab. Kalau dia berada dalam bahasa Arab, memang sampai sekarang tak akan dapatlah kita belajar. Kalau kita belajar tu mungkin satu muka surat tu mungkin beberapa kali belajar, kerana dalam bahasa Arab. Susah pula nak cari guru yang boleh memahami bahasa Arab tadi. Jadi dia usaha terjemahkan buku ini ke dalam bahasa Jawi, ke dalam tulisan Jawi, dan supaya dapat dipahami oleh orang yang tak faham bahasa Arab. Wasammaituhu, dan aku beri nama buku ini Bihidayatis Salikin, dengan nama Hidayatus Salikin. Dia cakap bihidayati. Kenapa tak tu berbaris di bawah? Karena sebelumnya ada kata-kata bi. Tapi kalau nama asalnya adalah Hidayatus Salikin. Tapi kalau umpamanya kita masukkan huruf ba, maka dia berbaris di bawah tanya tadi. Jadi dia bagi nama dengan nama Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Hidayatus Salikin itu jalan, hidayah atau pedoman bagi orang yang salik, orang yang berjalan fi suluki, pada perjalanan maslakil muttaqin, perjalanan menuju jalan orang yang bertakwa. Itulah nama buku, ya. Jadi apa bukunya? Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Jadi kalau sudah susah pula Hidayatus Salikin jalah. Yang panjang itu susah kita nak mengingatnya. Okey. Wallahu as'alu an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku pohonkan, dan aku akan pohonkan kepada Allah wallah as'alu, maknanya di sini aku pohonkan kepada Allah an yanfa'a bihi. Pohon kepada Allah agar ia boleh memberi manfaat dengan asalnya, kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana boleh bermanfaat buku asal Hidayatul Bidayah tadi.
Jadi mudah-mudahan buku Hidayatul Salikin ini walaupun dah diubah namanya daripada Hidayatul Bidayah ke Hidayatul Salikin, Syekh Abdul Samad berharap buku ini dapat bermanfaat sebagaimana buku Hidayatul Bidayah itu boleh bermanfaat, ya. Kemudian bi asli dengan asalnya, amin, kata dia, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya dan kuasa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Warattabtuhu ala muqaddimah wa sab'atu abwab wa khatimah. Dan aku susun, rattabtu, aku susun, aku aturkan. Buku ini ala muqaddimah, di atas ada satu muqaddimah. Kemudian 7 bab, sab'atu abwab, 7 bab, ya. Jadi satu mukaddimah 7 bab dan kemudian ada khatimah, penutup. Jadi buku tu satu mukaddimah, kemudian 7 bab pelajarannya, kemudian khatimahnya, penutupnya, ya. Jadi itulah dia kata-kata muallif tadi, ya, kata-kata pengarang tadi. Nanti baru kita nak masuk pada mukaddimah. InsyaAllah pada minggu depan kalau Allah izinkan. Tadi mukadimah muallif, ya, tapi sekarang ni mukadimah buku yang akan kita pelajari, mukadimah pembelajaran. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada diri kita. Belum lagi masuk pada pelajarannya, tetapi bagaimana keinginan daripada muallif mengarang buku ini supaya ada manfaat untuk diri kita mencari darul akhirah, ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapatlah menjadi orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kena bersedia selalu, ya, bersedia untuk diri kita ke darul akhirah. Okey, ada tak yang nak bertanya? Jam 10.25. Kalau ada nak tanya silakan. Senyap je. Okey, senyum je. Senyum dan senyap saja, tak ada yang apa. Jadi kalau tak ada soalan, tentu kita tutup.